Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa nasarahum wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam satu program yang kita namakan sebagai forum sambutan Maulidur Rasul. Hari ini kita bercuti sempena sambutan Maulidur Rasul dan pihak Perkim bahagian wilayah Persekutuan mengambil inisiatif untuk mengajak muslimin dan muslimat mengikuti satu forum yang akan menampilkan dua ahli panel yang tidak asing lagi bagi kita, khususnya warga Perkim dan masyarakat di luar sana. Ya. Pada pagi ini kita akan bersama-sama dalam satu tajuk yang berkenaan dengan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bersama kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensejahterai keluarga Malaysia. Bersama kita pada pagi ini di sebelah kiri saya yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Nakhai bin Haji Ahmad, Naib yang di-Pertua Perkim Kebangsaan, merangkap pengurusi Perkim bahagian wilayah Persekutuan. Dan bersama dengan saya juga adalah ahli panel yang kedua, iaitu Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa, ahli jawatankuasa Perkim Kebangsaan dan juga merangkap ahli jawatankuasa Perkim bahagian wilayah Persekutuan. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pada Datuk dan kedua-dua ini Datuk lah, Datuk dan juga Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Ya. Alhamdulillah, pagi ini kita akan meneruskan satu forum yang bertajuk berkenaan dengan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mensejahterai keluarga Malaysia. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, tajuk ini kita ambil bersempena dengan untuk kita mengangkat tema keluarga Malaysia yang telah dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersatu hati, berganding bahu dalam satu wadah, dalam satu konsep keluarga Malaysia. Dan kita nak bawa berkenaan dengan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil pendekatan untuk memakmur dan mensejahterakan bumi ini, ya. Dan kita mengambil faedah bersempena dengan cuti hari ini Maulidur Rasul untuk kita mengambil intipati penting apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang saya sekalian, mengikut kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Al-An'am ayat yang ke-90, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadi qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka nabi-nabi itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka jadikanlah qudwah, yang diturutikanlah olehmu wahai Muhammad akan petunjuk mereka, ya. Katakanlah aku tidak meminta upah kepada kamu mengenai petunjuk, yakni Al-Quran yang disampaikan. Al-Quran itu tidak lain, ya, hanyalah peringatan bagi penduduk alam seluruhnya. Ya, ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW sendiri diajar dan disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencontohi nabi-nabi sebelumnya. Dan bagi kita sebagai umat hari ini, sudah pastinya kita disuruh dan disaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti dan mencontohi sahsiah Nabi sallallahu alaihi wasallam
Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sesungguhnya adalah bagi kamu, bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang-orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat, serta dia pula berzikir, menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya pada masa susah dan senang. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, saya nak pergi kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Datuk Haji Muhammad Nakhai bin Haji Ahmad. Soalan kita pertama, Datuk. Nah, sejauh manakah konsep kepimpinan Rasulullah SAW yang telah berjaya menyatu padukan masyarakat berbilang kaum dan agama di Malaysia ni pasca kemerdekaan? Silakan, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Sebagaimana kita maklum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai peranan menyeluruh mengenai kehidupan ini. Salah satu daripada aspek qudwah ataupun contoh ataupun hidayah ataupun model dalam menegakkan agama Allah, maka salah satu bidangnya ialah kepimpinan. Sudah tentu kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepimpinan yang menyeluruh. Baginda adalah pemimpin di dalam rumah tangga, pemimpin dalam politik, pemimpin dalam masyarakat, pemimpin dalam ketenteraan dan sebagainya. Sebagai seorang rasul yang merangkumi semua bidang kehidupan. Saya nak tekankan di sini pada hari ini tentang kepimpinan baginda dari segi gerakan untuk mengembangkan dakwah Islam dan bagaimana dakwah itu menjadi suatu gerakan yang menyeluruh sebenarnya, gerakan yang bukan saja mengajak orang kepada Islam tetapi menyusun masyarakat orang-orang Islam ini kepada suatu pembentukan masyarakat bernegara. Bahkan kemudiannya suatu masyarakat yang suatu empire yang luas. Bagaimana harus ditadbirkan. Dalam hal pergerakan mengembangkan dakwah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah dan menyebarkan wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh di dalam suasana yang sangat getir. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah dan suasana Makkah itu begitu getir, begitu sukar untuk baginda mengembangkan dakwah. Kira-kira 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyampaikan ajaran tauhid kepada masyarakat musyrikin
di Mekah. Hanya segelintir, hanya beberapa, kira-kira 70 orang saja yang menganut agama Islam. Ya. Dan mereka pula ditindas sehingga terpaksa berhijrah ke Habasyah 2 kali. Rasulullah SAW seorang pemimpin gerakan yang melihat kepada realiti, kedudukan realiti suatu tempat di mana gerakan dakwah itu begitu sukar. Dan ini baginda realistik tentang hal ini. Dan karena itu baginda berusaha untuk memindahkan penggalan dakwah daripada Mekah ke tempat yang lain. Ini adalah antara sikap pendirian yang waqi'i. Tempat yang sudah sukar, yang sulit, yang tidak mengembangkan ajaran Islam itu dengan luas. Jadi kalau kita mempertahankan tempat itu juga mungkin tidak berkembang. Jadi Rasulullah SAW mencari tempat yang lain sebagai penggalan dakwah. Sebab itulah maka baginda menjalankan gerakannya, menawarkan tempat, menawarkan kepada kabilah-kabilah yang datang ke Mekah itu supaya mereka menjadi pendukung gerakan dakwah Islam ini. Tetapi banyak daripada kalangan kabilah-kabilah itu menolak. Ada yang menolak dengan keras, ada yang menolak dengan diplomasi, dengan baik, dan hanya kalangan-kalangan daripada masyarakat Madinah yang datang menunaikan haji itu yang menerima kedatangan beliau dan berlaku hijrah. Rasulullah seperti mana yang saya katakan tadi bergerak sebagai pemimpin yang waqi'i, yang realistik, dan juga seorang yang strategik. Begitu strategi langkah-langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lihat tadi realistik baginda sallallahu alaihi wasallam memindahkan penggalan dakwah daripada Makkah ke Madinah. Dan dalam langkah-langkah tersebut baginda mengatur strategi yang begitu mantap. Pertama, setelah mendapat persetujuan daripada golongan Aus dan Khazraj daripada Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah menghantar utusan-utusan beliau ke Madinah dan mengajar orang-orang Madinah tentang Islam, mengisi pendirian keimanan mereka dan sebagainya, sehingga mereka itu menjadi orang-orang Islam yang terdidik, orang-orang Islam yang begitu kukuh berpegang kepada ajaran Islam. Maka barulah baginda bergerak ke sana. Karena baginda adalah seorang yang penting. Ya. Kalau sebelum disediakan suatu keadaan yang mantap di Madinah, tiba-tiba baginda pergi begitu saja, pelbagai kemungkinan akan berlaku. Dan sebab itu beliau mengutus dulu orang mengajar ajaran Islam ini kepada penduduk Madinah, walaupun mereka sudah bersetuju untuk mendukung Rasulullah SAW, tetapi tidak memadai dengan itu saja. Bahkan diutus pendakwah-pendakwah untuk mengajar masyarakat Madinah itu dengan ajaran Islam sehingga mereka faham. Dan kemudian Rasulullah pergi ke sana. Dalam masyarakat Madinah, Rasulullah melihat sebuah masyarakat yang berbilang kaum, berbilang agama. Kepelbagaian yang wujud dalam masyarakat itu diambil kira oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak, ini kita berjuang Islam, ni kita hantam saja. Tidak begitu. Tapi ia melihat realiti dan menangani realiti itu dengan bijaksana. Bagaimana kebijaksanaan yang baginda lakukan? Pertama ialah mengukuhkan masyarakat Islam itu sendiri. Ya. Kerana orang-orang yang berhijrah satu golongan dan orang-orang yang menerima penghijrahan itu satu golongan. Dan ini perlu disatukan. Dan Rasulullah SAW menyatukan mereka di atas dasar keimanan dan persaudaraan. Ya. Jadi apabila masyarakat Islam itu kukuh dan kuat sebagai trust, karena masyarakat Islam sudah jadi majority sebenarnya. Setelah Aus dan Khazraj itu menganut agama Islam, menerima agama Islam, dan mereka adalah golongan majority. Kalau kita lihat kepada keadaan yang ada setelah Rasulullah SAW pergi ke sana, struktur masyarakat Madinah itu sudah berubah. Ya. Daripada masyarakat yang tidak teratur, yang berperang sama sendiri, yang kemudian ada kaum Yahudi dan sebagainya, maka Rasulullah SAW mewujudkan suatu masyarakat yang sekarang ini, yang setelah kedatangan Rasulullah, Muslim menjadi masyarakat majoriti, dan masyarakat dengan perpaduan yang ada, maka ia menjadi masyarakat yang kuat. Namun begitu, masyarakat itu masih lagi merupakan masyarakat majmuk. Di sini kita lihat kebijaksanaan Rasulullah, yaitu menerima hakikat masyarakat majmuk itu dan mengurusnya secara yang bijaksana. Itulah maka lahirnya Sahifah Madinah, di mana penduduk-penduduk Madinah walaupun berbagai agama diraikan secara adil di dalam suatu perjanjian, di dalam suatu perlembagaan, yaitu Sahifah Madinah. Menurut Profesor Hamidullah, bahawa Sahifah Madinah itu merupakan perlembagaan tertulis yang terawal di dunia. Ya, perlembagaan tertulis yang terawal di dunia. Dan berasaskan kepada perlembagaan itu, maka Rasulullah mentadbirkan negara di mana kaum majoriti adalah kaum yang utama, yang sebagai trust, dan kemudian memberi keadilan kepada semua kaum yang lain. Dan ini prinsip prinsip kenegaraan Islam atau pengurusan masyarakat majmuk di dalam Islam, iaitulah mengurus masyarakat manusia ini berasaskan kepada keadilan. Adil. Dan kita tahu bahawa keadilan itulah, apabila kita menegakkan keadilan, maka disitulah datangnya kebijaksanaan. Dan penekanan Rasulullah SAW kepada keadilan itu di dalam mengurus masyarakat majmuk merupakan kebijaksanaan yang utama. Ya. Dan tidak menzalimi, walaupun kaum majoriti tidak menzalimi, dijamin oleh perlembagaan tidak menzalimi kaum minoriti yang beragama lain. Tetapi jangan kita lupa ataupun jangan kita tersilap ya dalam hal ini, bahawa kita mempertahankan masyarakat, sebuah masyarakat itu menjadi masyarakat majmuk sampai bila-bila. Dan karena ini maka prinsip dakwah itu diteruskan. Walaupun kita meraihkan orang lain, tetapi kewajipan kita berdakwah kepada mereka ya, harus diteruskan. Karena itu adalah tugas menegakkan agama, merupakan tugas para rasul para rasul sekaliannya. Dan gerakan dakwah itu diteruskan sehingga
pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh Jazirah Arab itu menjadi tanah Islam. Dan orang-orang Islam sudah merupakan masyarakat yang memenuhi atau yang menduduki Jazirah Arab, dan Islam merupakan agama yang berdaulat dan dasar pemerintahannya juga adalah berdasarkan kepada Islam. Tak berhenti setakat itu saja. Ini kepimpinan. Takkan kita nak tekalkan konflik dalam masyarakat. Macam mana pun ada konflik. Macam yang berlaku di Madinah itu sendiri. Orang-orang Yahudi, orang kafir berkonflik dengan orang Islam. Jadi untuk itu maka perlu didakwahkan mereka supaya semuanya menerima Islam. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk. Huraian yang padat yang saya dapat simpulkan apa yang Datuk sebut. Rasulullah SAW mengiktiraf masyarakat majmuk itu sendiri. Dan bila Rasulullah mengiktiraf, Rasulullah menguruskan dengan penuh kebijaksanaan, ya Datuk. Dan dari segi dengan kebijaksanaan yang ada pada Rasulullah SAW itulah lahirnya kepimpinan yang sangat adil di bawah kepimpinan Rasulullah SAW, dan tidak terhenti setakat itu Datuk. Walaupun pada asalnya kita minoriti dan ramai lagi yang belum memeluk Islam pada waktu itu, dan hinggalah menjadi majoriti, kerja itu terus dilaksanakan supaya semua masyarakat boleh menerima Islam. Dan begitulah juga dengan situasi yang Malaysia pada hari ini, kita terus menjalankan kerja dakwah kita supaya negara kita ini dapat diikuti oleh semua masyarakat dalam keadaan memahami Islam, dan PERKIM menjadi satu entiti yang menjadi penerajuk utama untuk mengajak manusia untuk kembali kepada Islam. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk. Saya nak pergi pada ahli panel yang kedua, Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa. Yang Berbahagia Datuk, kita melihat bahawa PERKIM ini merupakan satu entiti yang sangat dekat berkenaan dengan dakwah kepada non-Muslim. Ya? Jadi satu perkara yang saya minta daripada Datuk, boleh tak nak cerita bagaimana kita nak mengharmonikan, nak menguruskan keharmonian antara mu'allaf dengan keluarganya selepas mereka memeluk Islam daripada panduan kepimpinan Rasulullah SAW. Silakan Datuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Ustaz Abdul Rani bin Muhammad Daud, moderator forum Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk tahun ini yang dianjurkan oleh PERKIM bahagian wilayah Persekutuan. Yang saya hormati lagi segani Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Datuk Haji Muhammad Nakhai bin Haji Ahmad. Seterusnya semua warga PERKIM, juga para penonton, pendengar yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, muslimin muslimat, mudah-mudahan sentiasa berada dalam rahmat, keampunan dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan pertemuan kita pada hari ini, dan kita pun telah mendengar tadi bagaimana sisi keteladanan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, ya, dari segi kepimpinan dalam menyatukan umat, seperti mana yang telah pun dihuraikan, ya, dengan begitu panjang lebar oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Nakhai, ya, sebentar tadi. Dan soalan daripada Ustaz Abdul Rani ialah tentang keharmonian keluarga di kalangan mu'allaf.
ya, dengan adik-beradik, kadang-kadang mak ayah, ya, yang masih lagi berada pada kepercayaan, ya, ataupun agama yang mereka anuti yang berbeza pastinya dengan anak-anak, ya, ataupun pasangan mereka yang telah kembali kepada telah pun beriman kepada Allah dan Rasul, kembali kepada Islam. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan Nabi SAW, ya, dengan para sahabat, di sana penuh dengan panduan. Ya, di mana pada awal-awal Islam lagi memang itulah keadaan yang dilalui oleh sebahagian besar sahabat. Itulah keadaan dia. Apa dia? Bukan satu keluarga, ya, masuk Islam ataupun kembali kepada Islam itu. Tapi kadang-kadang ada sebahagian saja, seorang dua saja. Ya, jadi kena berhadapan lagi dengan ibu ataupun ayah ataupun adik-beradik yang masih lagi pada, ya, agama yang dianuti sebelumnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita kena melihat kepada prinsip, ya, yang telah dituntun oleh Islam, ya, yang telah dipertegaskan oleh Islam dalam bab ini, di mana, ya, dalam Islam hubungan kekeluargaan, qarabah tadi, apatah lagi di antara anak-anak dengan ibu bapa adalah hubungan yang mesti dijaga. Bukan bermakna bila seseorang itu, ya, masuk Islam, ini bahasa yang paling mudah lah Ustaz, ya, kita guna maknanya kembali kepada agama fitrah, kepada Islam, itu bukan bermakna hubungan silaturahim, hubungan keluarga terputus. Ya, kalau kita merujuk bagaimana panduan agama dalam hal ini, ya, maka kita boleh simpulkan bahawa, ya, Allah membatasi kewajipan untuk berbuat baik kepada orang tua yang kafir contohnya, ya. Maknanya hanya pada perkara tidak taat kepada mak ayah ataupun keluarga yang menyuruh kepada perkara-perkara yang mungkar. Itu saja. Maknanya itu batas dia. Adapun yang lain, ya, interaksi sosial, kebajikan, ya, persoalan-persoalan kehidupan dunia yang lain, memberi nafkah dan sebagainya, ini adalah satu perintah yang Allah, ya, tegaskan khususnya kepada anak-anak, ya, kepada kedua ibu bapanya. Jadi maknanya sahabat-sahabat sekalian, ya, kepada saudara-saudara kita, ya, golongan mu'allaf ini, hubungan dengan keluarga adalah satu kewajipan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, sebab ini juga sebenarnya menjadi jalan, ya, untuk kita menunjukkan Islam, ya, yang sempurna, Islam yang sangat indah, ya, dengan perilaku kita sendiri dalam keluarga tersebut. Saya pun selalu, ya, mendapat perkongsian daripada sahabat-sahabat mu'allaf kita, ya, mungkinlah pada permulaan ada masalah, ya, ada cabaran-cabaran yang besar antara mereka dengan keluarga, tapi bila terus saja menyantuni, ya, idfa' billati hiya ahsan, ya, terus juga berbuat baik dan berbuat baik, ya, lama kelamaan sampai satu ketika, ya, ada adik-beradik ataupun ibu bapa yang bila mereka semakin tua memilih untuk tinggal, ya, bersama dengan anak-anak ataupun adik-beradik yang mu'allaf tadi, ya, yang beragama Islam, kerana yakin, ya, dengan sifat akhlak yang telah ditunjukkan sebelum itu. Kalau kita tengok pada contoh, ya, sahabat-sahabat sekalian, ya, sebagai contoh, Sa'ad bin Waqqas, ya, di mana ibunya berkata kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, ni masa Sa'ad memeluk agama Islam, ya, wahai Sa'ad, aku mendengar bahawa kamu telah membenarkan Muhammad. Demi Allah, tak ada satu atap pun yang dapat menaungiku daripada panas dan angin, dan bahawa makanan dan minuman adalah haram bagiku sampai kamu mengingkari Muhammad. Ini cabaran, ya, cabaran anak-anak yang masuk Islam ni berhadapan dengan mak ayah. Sebagai contoh Sa'ad tadi, bagaimana kerasnya, ya, tindakan ibu dia sehingga ibu dia tak nak makan, tak nak minum, ya, sampailah kamu mengingkari Muhammad, katanya, ya. Dan Sa'ad ini adalah anak yang paling dicintai oleh ibu dia. Ya, tapi bagi Sa'ad, tuan-puan sekalian, terus menyantuni, terus berbakti, cuma tidak patuh kepada, ya, kepada arahan ibu tadi yang suruh mengingkari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok ya tuan-puan sekalian, berhari-harilah ya ibu Sa'ad ni tak makan tak minum sehingga Sa'ad mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan mengeluhkan persoalan ini kepada baginda. Jadi turun ayat ya dalam surah Luqman, dalam surah Al-Ahqaf yang sebenarnya menjadi panduan ya kepada anak-anak yang menghadapi masalah dengan kaum keluarga mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sa'ad untuk kembali pada mak dia. Bukan kembali untuk maknanya mengikut perintah mak supaya mengingkari Allah dan Rasul, tetapi kembali kepada ibunya, memujuknya dan lakukanlah sesuatu sehingga ibu itu merasa redha kembali, iaitu dengan cara berbuat baik kepadanya. Jadi soal kebaikan ni sangat subjektif lah ya. Sangat luas sebenarnya. Walaupun dalam keadaan berbeza agama ya, tapi sebagai manusia ya, sama-sama sebagai manusia hamba Allah ya, kita mungkin tidak dapat menguasai hati orang dengan harta benda dan sebagainya, tapi potensi untuk kita ya menguasai hati manusia, memujuk manusia dengan akhlak yang terpuji itu adalah sesuatu yang sangat tinggi. Ya, sebab itu kita dapati ramai sahabat-sahabat, rakan-rakan muallaf kita, mereka dapat menjadi wasilah, asbab ya turunnya hidayah. Maknanya mak ayah pun akhirnya, adik-beradik pun berminat dengan Islam ya, bukan kerana mereka berceramah pada adik-beradik tu, bukan buat syarahan perdana ke tak, tapi kerana kualiti sifat, akhlak, ketenangan ya yang dimiliki, maknanya memberikan sentuhan kepada jiwa keluarga yang lain, hingga akhirnya mereka juga turut ya melihat keindahan yang ada pada Islam itu sendiri. Jadi itu yang pertama ya, maknanya terus menyantuni ya, menjaga akhlak dengan baik ya, dan yang kedua, jagalah kebajikan keluarga kita itu dengan sebaik-baiknya. Kena dahulukan keluarga. Soal kita berhadapan dengan cabaran dan sebagainya, ini memang satu cabaran yang lumrah bagi seorang muallaf ya sebenarnya. Kalau kita tengok sangat sedikit golongan muallaf yang kata saya tak ada masalah langsung dengan keluarga bila bersama-sama dengan Islam. Sikit sangat. Ya, kebanyakannya memang ada cabaran. Tapi ya, inilah di antara rahsia ya kita sama-sama menyambut Maulidur Rasul ni, iaitu kekuatan yang kita perolehi dengan melihat kembali kepada sirah nabawiyah. Ini adalah kekuatan yang khususnya kepada saudara-saudara muallaf kita ya, untuk mereka mengkaji, menghayati, menjiwai sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pastinya berdepan dengan ya ancaman-ancaman daripada kaum keluarga sendiri, ya kerabat sendiri dalam menegakkan agama Allah, menyampaikan agama Allah. Jadi bila kita ya sama-sama melihat dan menjiwai sirah nabawiyah, di sana ada kekuatan untuk kita melihat ya bahawa di sana keperluan untuk bersabar ya dalam menghadapi kerenah-kerenah dan cabaran itu adalah keperluan yang sangat perlu, wajib sebenarnya untuk kita sabar. Jadi sahabat-sahabat sekalian, inilah ujian kepada saudara-saudara muallaf kita ya, untuk terus bertahan dan bersabar. Dalam masa yang sama tidak lupa mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum keluarga masing-masing. Ya, dalam bab ini Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ditujukan sebenarnya kepada Nabi SAW juga ya, kerana Nabi memang tinggi keinginan Nabi SAW untuk melihat bapa saudaranya ya biarlah menerima Islam itu sendiri, tapi ia tidak berlaku, dan Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang kamu sayangi, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dalam ruang keluarga kita masih lagi hidup, ya belum meninggal dunia, maka ruang untuk kita berdakwah, ruang untuk kita mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepada mereka, ruang itu masih sangat terbuka luas. Ya, cuma kalau dah meninggal dunia sebagai seorang kafir tu, maka tak ada lagi lah ya kita nak doakan hidayah, rahmat dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat sekalian,
Ya, gunakanlah kesempatan yang ada itu untuk meletakkan keluarga kita sebagai bad'u yang paling utama. Ya, soal kasih sayang, ya, kebaikan, akhlak dan doa itu adalah ramuan yang sangat besar sebenarnya, sangat penting ya untuk kita sama-sama mewujudkan keharmonian di kalangan keluarga walaupun masih lagi dalam keadaan berbilang kepercayaan dan agama. Wallahu a'lam. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Abdul Rani. Terima kasih Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa, huraian yang sangat menarik. Mudah saja untuk meneruskan keharmonian di antara mu'alaf dengan keluarga yang asal. Kita hanya teruskan santuni mereka dengan kebajikan, teruskan santuni mereka dengan kiriman doa, menunjukkan akhlak-akhlak yang baik, sehinggalah apa yang disebut oleh yang berbahagia Datuk Doktor tadi, sehingga mampu untuk kita menjadi sebagai pendakwah pula, sebagai orang menjadi perantara dengan keluarga yang masih lagi belum masuk Islam, dan akhirnya mereka boleh memeluk Islam dengan sebab apa? Dengan sebab baiknya, dengan sebab kebajikannya, dengan sebab doanya yang telah kita sentiasa titipkan untuk keluarga, khususnya ibu dan ayah dan adik-adik mereka. Ya? Dan Ustaz Datuk Doktor pun ada menyebut, ya, ramai di kalangan mu'alaf ini mereka sendiri yang menjadi ejen dakwah yang paling hebat kepada keluarga mereka yang asalnya tidak memeluk Islam dan hari ini dapat memeluk Islam dengan beberapa langkah yang telah mereka buat. Alhamdulillah. Baik, seterusnya saya nak pergi kepada Datuk Haji Muhammad An-Nakhai bin Haji Ahmad untuk pusingan yang kedua ini, Datuk. Kita nak pergi sikit berkaitan dengan siasah ataupun politik lah, ya, sebab disebut Rasulullah, perkara yang paling besar sekali yang Rasulullah buat adalah berkaitan dengan politik, sehinggalah perkara yang besar Hijratul Rasul itu semua berkait dengan siasah ataupun politik. Jadi saya nak pergi sikit pada sudut bagaimana Rasulullah SAW menggunakan kebijaksanaan pada zamannya telah dapat mengurangkan tekanan-tekanan yang ada, walaupun berbagai pergolakan yang berlaku pada zamannya, orang Yahudi baik, orang yang orang kafir baik, tetapi Rasulullah dapat menguruskan dengan baik. Jadi daripada itu, apakah yang kita boleh contohi Rasulullah SAW untuk menguruskan keluarga Malaysia ni hari ini? Kalau dulu kita berhadapan dengan peristiwa hitam 16 Mei 1969, ya, kalau zaman Rasulullah macam-macam lah. Jadi bagaimana kita nak ambil contoh kepimpinan dari segi siasah Rasulullah SAW sebut yang boleh mensejahterakan keluarga Malaysia kita pada hari ini. Silakan, Datuk. Ya. Terima kasih. Pertama sekali Rasulullah SAW lakukan ketika baginda mengurus masyarakat Madinah yang terdiri daripada berbagai kaum dan berbagai agama, ialah mengakui kewujudan kemajmukan dan memahami masalah-masalah yang dihadapi di dalam masyarakat majmuk itu. Di sana orang Yahudi yang menguasai ekonomi, masyarakat Aus dan Khazraj yang masih lagi, walaupun sudah pun menerima Islam, tapi masih lagi ada perasaan permusuhan nama sebagainya di kalangan mereka. Dan ini Rasulullah mengambil orang-orang muhajirin itu sebagai contoh dan menyatukan mereka, mempersaudarakan mereka, mempersaudarakan antara orang muhajirin dan orang ansar. Ya. Rasulullah memsaudarakan antara orang muhajirin dan ansar itu untuk menjadikan orang ansar ini sebagai contoh. Ya. Bagaimana mereka boleh berkasih sayang. Ya, kerana orang-orang muhajirin telah pun dibentuk oleh Rasulullah sewaktu di Makkah lagi dengan akhlak yang tinggi.
Jadi disatukan antara mereka. Nah, kalau dalam masyarakat kita sekarang ini ialah orang-orang Islam dari berbagai politik, berbagai parti politik, yang masih ada permusuhan di kalangan mereka walaupun sudah bersetuju di atas kertas. Tapi dari segi budaya hidup masih lagi mempunyai kesan-kesan permusuhan yang lama. Jadi ini harus, bagi saya harus disatukan. Bukan dari segi formality, tapi dari segi budaya hidupnya. Umpamanya menyatukan dari segi matlamat perjuangan dalam satu agenda bersama. Agenda bersama yang memberi kekuatan kepada orang-orang Islam yang merupakan masyarakat teras. Bukan sekadar kita bersetuju dengan beberapa prinsip, tetapi harus disatukan mereka dan kita tunjukkan prinsip-prinsip dan akhlak Islam itu. Bagaimana akhlak Islam itu? Bagaimana orang-orang mu'alaf tunjukkan akhlak Islam pada ibu bapa mereka. Begitu juga dalam parti politik ini, harus parti politik yang mendukung Islam itu menunjukkan akhlak yang baik, kebijaksanaan mereka dan sebagainya untuk menyatukan. Jadi ini ya, apabila masyarakat Islam itu bersatu dan menjadi contoh kepada yang lain, ya, masyarakat lain melihat bahawa masyarakat Islam itu masyarakat yang utuh, masyarakat yang teguh, dan mereka mula menghormati, mula merasa segan dan takut. Tetapi kedegilan orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya, kita lihat walaupun orang Islam itu begitu adil, saksama dan sebagainya, tapi orang Yahudi tetap mau menguasai, dan mereka berpakat dengan musuh, ya, berpakat dengan musuh untuk menyerang kota Madinah. Bermakna bahawa mereka melanggar perjanjian itu. Dan di sinilah, karena masyarakat Islam, masyarakat yang adil, masyarakat teras yang bersatu padu, yang kuat, di sinilah Rasulullah menggunakan arahan Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya, jadi Rasulullah menerima itu, yaitu bersikap tegas. Kalau kita mau mengurus orang-orang bukan Islam yang mau melanggar perjanjian dan tidak bersikap secara yang sewajarnya, maka orang Islam atau pemerintah Islam itu mesti bersikap tegas terhadap pelanggaran itu. Jangan dikompromi, kerana ini adalah persetujuan bersama untuk membentuk kenegaraan ini, kenegaraan Madinah ini. Tiba-tiba mereka khianat, maka Rasulullah mengambil tindakan yang begitu tegas, yang mengusir Bani Nadir dan sebagainya, keluar. Kalau kamu mengkhianati negara ini, maka kamu keluar. Atau tindakan-tindakan yang keras, umpama itu bukan mesti mengusir mereka saja, tetapi mesti ada satu tindakan yang tegas, dan ketegasan itulah yang akan menyebabkan mereka sedar dan patuh. Ini satu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam negara kita ini. Itulah yang diperlukan. Yang keduanya ialah dakwah itu mesti memainkan peranan penting dalam negara. Kita kena sampaikan Islam. Kita kena laksanakan. Kalau sekiranya kita jadikan dakwah itu sampingan, kita tidak akan menyelesaikan masalah. Dakwah mesti merupakan satu agenda besar. Agenda besar yang boleh mengharmonikan, sekurang-kurangnya mereka memahami bahawa Islam itu adalah agama yang adil. Dan mereka memberi kepercayaan kerana tindak tanduk orang Islam itu yang begitu yang adil, maka mereka memberi kepercayaan. Walaupun mereka tidak menerima agama Islam, tetapi mereka menghormati
Islam itu sendiri. Dan inilah yang patut. Tapi kalau kita mengurus masyarakat pelbagai kaum ini secara yang korup, ya, rasuah dan sebagainya, masyarakat bukan Islam tidak akan menghormati. Dan kita sebenarnya kalah, akan menuju pada kekalahan sekiranya kita mengamalkan sifat-sifat yang tidak wajar dan bertentangan dengan ajaran Islam seperti rasuah, akhlak pemimpin yang korup dari segi moral dan sebagainya. Kita akan terpinggir akhirnya. Dan itulah pengurusan masyarakat majmuk kalau mengikut Rasulullah SAW. Saya rasa, saya yakin bahawa kita dapat mengurus masyarakat majmuk di negara kita ini dengan begitu menuju kepada suatu penyelesaian dalam kehidupan masyarakat majmuk di Malaysia kalau kita ikut contoh Rasulullah. Terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Sungguh menarik. 3 poin penting yang Datuk telah lontarkan kepada kita, pada semua pendengar. Bagaimana untuk kita menguruskan sekiranya berlaku ketidaksepahaman dalam negara, kecelaruan dalam negara. Jadi Rasulullah telah menunjuk contoh kepada kita. Yang pertama ada 3. Yang pertama kita kena mewujudkan kesatuan di antara orang-orang Islam itu sendiri. Kepimpinan Islam mesti ada satu persatuan yang kuat. Yang keduanya, kita mesti ada sifat ketegasan kepada mana-mana pihak, baik orang yang tidak beriman kepada Allah, baik orang yang bukan Islam, ataupun sesiapa sahaja yang melanggar kesatuan ini, yang melanggar peraturan yang ada dalam negara. Yang keduanya kena tegas. Dan yang ketiganya kita perlu meneruskan dan sewajibnya meneruskan kerja-kerja dakwah ini, bukan sekadar dalam badan-badan dakwah, tapi seluruh kepimpinan itu, pimpinan negara daripada atas sampai ke bawah mesti membudayakan dakwah ini supaya akhirnya rakyat ataupun semua masyarakat akan melihat inilah contoh yang terbaik untuk mereka ikut, dan akhirnya mereka boleh bersama-sama dengan kita dan mencontohi kita dan boleh mewujudkan satu keharmonian dalam keluarga Malaysia kita pada hari ini. Terima kasih Datuk. Saya nak terus pergi pada ahli panel kita yang kedua, Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa. Kita nak pergi sikit berkenaan dengan aspek ekonomi ya. Dari sudut ekonomi bagaimana untuk kita membangunkan tahap kehidupan rakyat ya. Khususnya bila kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, sudah pasti ramai yang terkesan ya. Dulu kita letakkan kelompok dalam rakyat kita ni ada B14, ada M14, ada T20 ya. Jadi semestinya itu ada beberapa kelompok masyarakat. Jadi dari segi bersempena dengan forum kita hari ini, nak minta doktor untuk ceritakan ataupun beri sikit panduan bagaimana agaknya pemuda terbaik untuk kita merapatkan jurang antara golongan-golongan ini melalui corak kepimpinan Rasulullah SAW. Silakan Datuk. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuba bagi pandangan ya tentang bagaimana nak merapatkan jurang ekonomi ya, bagaimana untuk membangunkan tahap kehidupan rakyat ya dengan mengambil kira corak kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kalau kita melihat kepada kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pribadi ya, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri sangat memberi kesan dan pengaruh kepada kepimpinan tersebut. Contohnya macam inilah kalau nak lebih senang faham. Kalau sebagai seorang pemimpin kita tidak mengamalkan cara hidup yang sederhana seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
saya pasti persoalan tentang jurang ini akan sentiasa berlaku. Betul ya Ustaz ya? Kalau kita tak tengok, kalau kita tak ambil, maknanya Nabi SAW sebagai contoh kepada diri pemimpin itu sendiri. Kita mungkin sebagai seorang pemimpin, kita ada banyak wawasan itulah, wawasan begitu begini. Tapi faktor paling besar adalah faktor ya diri kita sendiri yang diberikan amanah tadi. Sebab itu saya ada baca satu buku tentang Nabi SAW, ya, tajuk bukunya adalah Muhammad SAW, the super leader, super manager, ya. Bagaimana dikatakan dalam buku itu krisis yang berlaku kepada masyarakat hari ini, dunia hari ini sebenarnya bukanlah krisis ekonomi semata-mata, bukanlah krisis bencana alam semata-mata, tapi sebenarnya adalah krisis keteladanan. Ya, nak mencari seorang yang memang boleh diteladani itu adalah satu perkara yang sukar hari ni. Ya. Jadi bila kita menyebut tentang corak kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat memberikan kesan dan pengaruh kepada ya kesempurnaan, kestabilan ekonomi ummah pada ketika itu, maka kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana sebuah kehidupan sederhana ya yang ada pada baginda, walaupun pada ketika itu baginda kiranya orang paling utamalah, pemimpin nombor satu lah ya, tapi menunjukkan satu ciri yang sederhana. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, formulanya adalah ia berbalik kepada saranan daripada Al-Quran, iaitu wa'tasimu bihablillah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah berpecah belah. Ya, maknanya jangan berpecah. Ini adalah satu tuntutan kepada semua peringkat. Ya, tak kiralah dengan apa yang kita namakan tadi, B40 ke, M40 ke, T20 ke, di mana kita akan bertemu dengan penyatuan, ya, ialah dengan kita berpegang pada tali Allah. Dan apa makna berpegang pada tali Allah? Iaitu kita kembali mengamalkan segala sistem yang telah pun ya digariskan oleh Islam. Kita ambil dalam contoh dalam bab ekonomi, ya, sistem ekonomi Islam yang berkait dengan ekonomi, contohnya bagaimana Islam menetapkan kewajipan berzakat, ya, galakkan supaya bersedekah, bagaimana Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan ya riba, penzaliman, penindasan dan sebagainya. Ini makna kita berpegang teguh dengan tali Allah. Ya, bukan bermaksud kita hanya cakap kita berpegang dengan tali Allah, tapi sistem-sistem yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita kesampingkan daripada hidup kita. Kita tak buat. Terutama dalam bab ekonomi lah yang kita bincangkan tadi. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW selaku pemimpin yang telah menunjukkan teladan yang baik dan mengingatkan pula kepada para sahabat. Ya, sebab tu kita dapati dalam banyak kisah-kisah ya Nabi SAW dengan para sahabat. Pagi-pagi hari lagi Nabi dah tanya dah, siapakah di antara kalian ya yang pergi menguruskan jenazah? Siapakah di antara kalian yang memberi makan orang yang kelaparan? Siapakah di antara kalian yang telah sedekah kepada jiran tetangganya? Tengok macam mana perhatian Nabi SAW untuk membina masyarakat yang prihatin, yang cakna. Dan Nabi SAW adalah sosok tubuh, adalah contoh yang telah menunjukkan terlebih dahulu. Kita ikuti benda tu kemudiannya dengan ya contoh yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ramai-ramai sahabat, ya, salah seorang yang seorang sahabat yang nama Abu Bakar As-Siddiq ni jawab pada Nabi, semua tu dia buat belaka, pagi-pagi hari lagi buat semua. Ya, sampai Nabi kata ini boleh masuk syurga pintu-pintu mana saja yang nak ni. Jadi kita nampak bagaimana kepimpinan tersebut yang menunjukkan contoh ya, dan kemudian yang mentarbiyah, mendidik supaya orang lain juga cakna kepada soal kebajikan. Kenapa? Kerana pada harta kita ada hak orang lain. Itu yang disusun atur oleh sistem Islam. Ya, untuk kita keluarkan zakat, untuk kita banyakkan sedekah, ya, untuk kita elakkan daripada penindasan-penindasan
ya dalam urusan-urusan berekonomi. Kalau benda ni masih ada, memang susah sebenarnya jurang ini untuk kita rawat. Yang miskin akan miskin, golongan pemodal akan terus kaya. Itulah isma-isma dalam ekonomi yang dibawa oleh barat, ya, adanya kita kata kapitalisme, kan. Ini memang ini adalah aliran ekonomi yang memang tidak akan membantu pun. Ya, sosialisme juga, ya, aliran sosialis yang tak akan membantu untuk merapatkan jurang tadi. Tapi Islam dengan sistem yang sangat sempurna, ia berupaya untuk merapatkan jurang tadi. Kenapa? Kerana orang kaya tidak melihat orang miskin dengan pandangan yang hina. Sebaliknya mereka merasakan bahawa pada harta mereka ada hak orang miskin yang harus diberikan. Dan mereka melihat kehidupan soal perbezaan, ya, B40 ke M40 ke T20 ke, sebenarnya itu satu ujian je daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat bagaimana kita menguruskan, ya, perbezaan tersebut dalam kerangka Islam, silaturahim, kebajikan yang dijaga, ya, dan sebagainya. Dan yang seterusnya, sahabat-sahabat sekalian, ya, dalam penerapan yang diterapkan oleh Nabi SAW, ya, dalam Islam memang tidak boleh ada double standard. Ya, tidak boleh ada sikap dengan orang kaya macam ni, orang miskin macam ni. Kita tengok macam mana Nabi SAW, ya, dalam ayat suratul Kahfi, bagaimana Allah memberikan panduan kepada Nabi SAW, ya, untuk tetap berada pada majlis, bukan majlis orang kaya saja, ya, orang susah pun kena juga. Ayat auzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, ya, ila akhiril ayah. Di mana Nabi SAW pada satu ketika tu, orang kaya lah yang berpangkat berharta ni tak nak duduk semajlis dengan orang susah-susah ni. Dia tengok pakaian pun tahu dah kata orang kaya ni, dia takkan sedang duduk sekali. Tapi tengok macam mana Islam memberikan panduan, ya, jangan ada jurang dalam sosial. Kita jangan melihat seseorang itu hanya kepada harta benda yang mereka ada. Jadi kalau sudut pandang ini, ya, kita boleh kemukakan dalam masyarakat, jelaskan dengan sebaik-baiknya, maka kita tidak melihat dengan pandangan hina kepada yang susah dan kemudian kebanggaan kepada yang senang. Ya, sebaliknya kita sentiasa meyakini bahawa, ya, kita adalah bersama-sama dalam satu masyarakat, ya, untuk tolong bantu, bekerjasama dengan wawasan kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk mengangkat taraf kehidupan umat Islam kepada satu tahap yang kita kata senang, ya, yang nyaman untuk semua peringkat. Dan kalau kita melihat Nabi SAW, kepimpinan Nabi dalam bab mengatur ekonomi ni sangat besar, ya, sangat besar. Kita nak sebut satu persatu pun, ya, kita tak mampu, ya, dengan ilmu sedikit yang ada ataupun dengan dengan masa yang terhad. Contohnya ada satu buku, ya, dia mengkaji tentang leadership pengembala, kepimpinan yang datang daripada pengalaman mengembala. Nabi SAW sih pernah menyebut, ya, maksudnya Allah tidak mengutus seorang Nabi melainkan dia itu pernah mengembala ternakan. Besar juga sebenarnya psikologi leadership pengembala ni. Ya, dalam satu kajian tu dia kata fungsi leadership pengembala ni antara lain adalah finding, iaitu mencari. Kemudian directing, mengarahkan. Controlling, mengawasi. Protecting, melindungi. Dan reflecting, perenungan. Maksud mencari itu, tengok macam mana, sentiasa akan mencari kat mana tempat yang sesuai untuk mengembala, padang gembalaan yang subur. Mengarahkan, maknanya sentiasa mengiringi ternakan, berapa ternakan yang ada, ya, kena diarahkan, directing dengan baik, ya, kepada apa, kepada binatang-binatang ternakan. Ini kalau dibuat sentiasa berhari-hari, bertahun-tahun, dia akan membentuk satu sikap, ya, leadership sebenarnya. Yang ketiga, controlling, mengawasi agar tak ada yang sesat, tak ada yang terpisah daripada kelompok, tak ada yang nanti, ya, diambil oleh serigala dan sebagainya. So, sentiasa dalam keadaan berwaspada, controlling tadi. Protecting, melindungi, ya, daripada haiwan-haiwan pemangsa, pencuri dan sebagainya. Dan reflecting, ya, perenungan antara alam, manusia dan pencipta.
Sebenarnya leadership pengembala ni bila dibawa kepada kehidupan bermasyarakat, kepimpinan bermasyarakat, terutama dalam bab ekonomi, kita akan dapat melihat bagaimana dalam masyarakat Islam, bukannya kita ini melakukan sesuatu keuntungan, kejayaan dari segi perniagaan dan sebagainya untuk diri kita saja. Sebaliknya, kita menjadi seorang pemimpin yang mencari ruang kepada orang lain. Bagaimana orang boleh berniaga, bagaimana orang boleh memaksimalkan usaha untuk mencari rezeki dan sebagainya. Sebab kita bukan, bila dalam leadership pengembala ni bukan untuk diri sendiri. Dan macam mana kita mengawasi, melindungi dan kita merenungi. Reflecting tu sangat penting, dan demikianlah kalau kita boleh menggarap benda dalam konteks ekonomi, dengan mengambil kepimpinan Nabi SAW, yang kita akan menghayati bahawa sebenarnya ini adalah konsep kebersamaan antara masyarakat ummah wahidah, untuk kita sama-sama berjaya di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah, mudah-mudahan sikit sebanyak kalau dengan apa yang telah disebutkan tadi, membawa kita untuk terus berfikirlah apa yang patut kita lakukan selepas ini, insyaAllah. Okay, terima kasih yang berbahagia Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa. Bagaimana formula yang mudah yang telah diajar oleh Nabi SAW dalam untuk kita merapatkan jurang antara rakyat negara kita ni, antara yang telah disebut oleh yang berbahagia Datuk Doktor tadi, ada 3 perkara lah. Yang pertamanya, setiap pemimpin daripada yang besar hinggalah yang sekecil-kecilnya, kita mesti meneladani kepimpinan Rasulullah SAW. Tunjuk cara yang baik, sehingga kan apa yang diuraikan oleh Datuk Doktor tadi, hari ini kita mengalami krisis keteladanan, jadi marilah kita menjadi pemimpin yang boleh memberi contoh kepada orang lain, begitu. Yang keduanya, semestinya kita mesti berpegang kepada Islam, dan elakkan sebarang unsur yang boleh memecah belahkan masyarakat, dan yang ketiganya, mesti ada buang sifat double standard dalam negara kita, dalam kepimpinan negara dan juga kepimpinan mana-mana sekalipun, supaya jurang dalam kalangan masyarakat ini dapat kita rapatkan dan dapat kita harmonikan, selaras untuk kita mensejahterai keluarga Malaysia. Terima kasih Datuk Dr. Nur Hafizah. Okay. Seterusnya Datuk, kita pergi pada pusingan yang ketiga lah, sebab kita ada 3 pusingan hari ini. Pusingan ketiga ini kita ambil ada soalan-soalan daripada para pendengar yang mengikuti secara live pada pagi ini. Ada 3 soalan Datuk, untuk Datuk respon. Yang pertamanya, apakah strategi terbaru Perkim Bahagian Wilayah Persekutuan untuk menarik golongan non-Muslim bagi memeluk Islam? Lepas tu yang keduanya, sikit hukum fiqh. Apa dihukum seorang mu'alaf yang masih membaca Al-Fatihah tapi tidak mendapati hukum tajwid walaupun sudah lama belajar? Dan yang ketiganya, soalan daripada pendengar juga, sejauh manakah batas yang wajib dipatuhi mu'alaf dalam menghadiri majlis pengkebumian ibu bapa ataupun ahli keluarga yang non-Muslim? Okey, silakan Datuk. Yang pertama tadi, soalan, terima kasih. Perancangan kita Perkim Bahagian Wilayah Persekutuan ini, sekarang ini kita tumpu kepada masalah-masalah kebajikan. Banyak kita menggunakan keupayaan kita untuk menyampaikan bantuan kepada utamanya mu'alaf. Dan ini sudah tentu suatu kewajipan kita. Kita tidak boleh membiarkan mu'alaf itu hanya sekadar mereka bersyahadah saja. Mesti ada follow up, mesti ada bimbingan. Kita berhadapan dengan golongan-golongan mu'alaf
yang tergolong dalam kalangan kebanyakannya kalangan yang lemah. Dan itu kita mesti menolong mereka, beri bantuan. Yang keduanya, ya, pada perancangan kita yang seterusnya ialah kita memberi didikan kepada mereka. Ya, kita anjurkan kelas-kelas fardu ain dan sebagainya. Dan kita atur mengikut bahasa yang mereka yang mereka faham. Umpamanya kita kumpulkan orang-orang yang mereka yang berbahasa Tamil, mereka yang bahasa Cina sebagainya, memberi kursus dalam bahasa mereka supaya mereka lebih faham. Begitulah di kalangan orang-orang Kadazan dan sebagainya, kita gunakan bahasa mereka supaya mereka lebih faham. Ini, tetapi saya berfikir bahawa pada masa sekarang kita belum lagi sebenar-benarnya menjalankan dakwah. Ya, belum lagi. Karena mereka yang menganut agama Islam itu majoritinya orang yang menyerah diri pada kita. Mereka nak masuk Islam, kemudian kita jaga mereka. Itu pun memerlukan usaha yang keuangan dan sebagainya yang banyak. Saya sangat menekankan tentang soal kita berdakwah. Maknanya orang tu masuk Islam kerana dakwah daripada kita. Kita menyampaikan mereka ajaran Islam dan mereka menganut agama Islam kerana kita sampaikan Islam kepada mereka. Itulah hasrat saya, sebab itu maka gerakan dakwah pada masa akan datang di Perkim bahagian wilayah ini ialah kita menyampaikan Islam itu kepada mereka dan mereka menganut agama Islam kerana kita yang menyampaikan. Ada juga gerakan-gerakan itu dijalankan, tetapi kita banyak tumpu kepada masyarakat orang asli. Ya, itu kita pergi sampai kepada mereka agama Islam. Tapi tidak harus terbatas kepada masyarakat orang asli saja. Bahkan kerja yang seumpama itu harus kita sampaikan di kalangan masyarakat bukan Islam. Masyarakat Cina, masyarakat India dan sebagainya, masyarakat di cosmopolitan di Kuala Lumpur umpamanya, kita harus sampaikan cara yang begitu. Jadi ini rancangan masa depan kita, yaitu tapi satu lagi, tapi juga yang penting gerakan dakwah ini gerakan islahi, yaitu memperbaiki masyarakat Islam yang ada ini, yang banyak masalah juga. Di kalangan kita, di kalangan pemimpin harus kita sampaikan apa yang sepatutnya kita sampaikan. Jadi kita dakwah melalui penulisan bagaimana umpamanya dalam negara kita. Sektor agama merupakan salah satu daripada paksi dalam pembinaan negara kita. Kita ada sektor awam, sektor swasta, dan sektor agama. Ya. Dan kita dapati bahawa setelah kita merdeka, berkembang sektor awam, sebagai kementerian, jabatan, institusi, macam-macam. Dan yang kedua ialah sektor swasta, begitu juga berkembang. Tetapi sektor agama berjalan sangat perlahan. Walaupun ada kemajuan, tetapi sangat perlahan. Dan ini patut kita sampaikan apa yang mereka harus lakukan untuk mengembangkan ataupun mengukuhkan, membesarkan sektor ini supaya ia mendatangkan manfaat yang besar kepada masyarakat. Sektor agama. Jadi kita menyalahkan mereka, tetapi kita tidak menyampaikan apa yang patut mereka lakukan. Ini suatu yang tidak betul. Saya ada pengalaman tentang
mahkamah syariah. Mahkamah syariah. Saya dapati bahawa apabila orang hendak mendapatkan keadilan daripada mahkamah syariah, belanjanya besar. Ya, belanjanya cukup besar. Dengan peguamnya, dengan yurat itu, yurat ini. Dan mengambil masa yang lama. Masa yang lama menambahkan lagi kos untuk orang mendapat keadilan, katalah menuntut nafkah dan sebagainya. Jadi orang yang tidak punya wang tidak akan mampu untuk mendapat keadilan daripada mahkamah syariah. Sebab belanjanya besar. Seorang janda, anaknya 5, tapi dia miskin, nak menuntut keadilan daripada mahkamah dari suaminya, ini tidak berlaku. Tidak mampu. Jadi sebab itu maka kita perlu menyampaikan masalah seperti ini. Kita sampaikan kepada pihak berkuasa dan kita juga menjalankan usaha-usaha tertentu untuk menyedarkan pihak berkuasa tentang masalah ini. Dan tugas dakwah kita di dalam masyarakat kosmopolitan seperti Kuala Lumpur tentang pekerja-pekerja asing, orang Islam. Ini satu masalah. Pekerja-pekerja asing orang Islam. Yang mereka ini tidak terurus. Tidak diurus dari segi agama. Ada yang berkahwin sama sendiri, berkahwin, sahkah tidak sahkah tinggal. Ada yang Pakistan dengan Indonesia dan sebagainya. Begitu besar masalah sosial di kalangan pekerja-pekerja asing, lelaki dan wanitanya. Begitu besar. Dan kita harus menjalankan penyelidikan tentang hal ini dan menyampaikan kepada pihak berkuasa supaya menangani. Ini urusan dakwah kita. Kalau maksiat ini berlaku secara besar-besaran, nanti Allah menghukum negara kita ini. Bukan yang kena, bukan saja di kalangan orang yang melakukannya, tapi di kalangan orang yang saleh, orang yang alim, orang yang apa pun kena dengan balasan Allah SWT. Jadi ini antara perkara-perkara yang harus kita lakukan, bukan dakwah hanya kepada orang-orang yang dhaif, yang lemah, yang menerima itu saja, tetapi kita harus menyampaikan juga kepada pemimpin, kepada sektor agama, kepada bahkan kepada raja-raja yang memimpin agama ini, patut apa yang mereka harus lakukan. Ini insya-Allah kita akan lakukan. Soalan yang kedua, Datuk. Yang kedua, apakah soalan hukum solat mu'alaf yang baca Fatihah masih tak hukum tajwid walaupun dah lama dah belajar? Di kalangan setengah-setengah etnik, ya, cukup susah untuk menyebut cukup susah untuk menyebut tentang huruf-huruf dalam bahasa Arab, ya, Al-Fatihah dan sebagainya. Soalnya ialah mereka boleh melaksanakan ikut apa yang mereka ada. Sekadar mereka yang mereka boleh. Itu ajaran Islam cukup. Tetapi mereka juga ada kewajipan. Kalau mereka tidak tunai kewajipan itu, maka mereka berdosa. Yaitu kalau mereka tidak betul lagi bacaan Fatihahnya, ya, mereka boleh teruskan sembahyang dengan apa yang mereka ada, tetapi mereka wajib terus belajar sehingga mereka boleh menghayati sebagaimana yang dikehendaki. Kalau mereka tidak malas, tidak mau belajar, itu dosa mereka. Tapi mereka boleh bersalat sebab sekar yang ada pada mereka. Yang ketiga. Yang ketiga, sejauh manakah batas yang wajib dipatuhi mu'alaf dalam menghadiri majlis pengkebumian ibu bapa atau ahli keluarga yang masih non-Muslim? Di sana ada dua perkara yang berbeza. Satu ialah amalan-amalan yang berkaitan dengan agama. Satu lagi ialah amalan-amalan yang berkaitan dengan adat. Ya. Jadi yang dengan agama itu mestilah mereka tidak boleh
ikut cara-cara ibu bapa mereka dan sebagainya. Ya, kalau mati, mereka langsung tak boleh. Tapi yang adat itu ada adat yang tidak berlawanan dengan ajaran Islam dan ada adat yang berlawanan dengan ajaran Islam. Jadi mereka hanya boleh mengikut adat yang tidak berlawanan dengan ajaran Islam. Baik, terima kasih yang berbahagia Datuk. 3 soalan telah pun dapat di telah selesai dijawab oleh Datuk Haji Muhammad Nakai. Saya nak beralih pada ahli panel yang kedua, Datuk Doktor. Ada 3 soalan daripada penonton kita pada pagi ini. Yang pertamanya, apakah sunnah harian yang mudah dan mampu dilaksanakan oleh mu'alaf supaya dapat dilaksanakan secara konsisten? Itu soalan yang pertama. Yang kedua, bagaimana wang simpanan yang bercampur dengan sumber haram dan syubhah untuk diuruskan? Dan yang ketiganya, bagaimana pula aurat antara adik-beradik non-Muslim? Silakan Dr. Baik, insyaAllah kita jawab satu persatu. Kalau ada yang silap tak apa, nanti insyaAllah Datuk Haji Nakai boleh betulkan jawapan saya. Pertama sekali, kita ambil yang nombor 3 dulu Ustaz. Nombor 3. Aurat di antara seorang Muslim dengan adik-beradik mereka yang masih lagi belum Islam. Ya, jadi dari sini aurat tu sebenarnya, ya, kalau itu memang mahram mereka maka sama saja. Maknanya tidaklah seorang wanita yang muslimah, ya, dengan adik-beradik dia yang lelaki, abang dia, adik dia kena tutup, kena pakai tudung, ya, kena tutup aurat macam laki-laki ajnabi, tak, ya, sebab ia dikira sebagai mahram walaupun berlainan agama. Iaitu satu perkara yang sebenarnya ia sangat memberikan kemudahan kepada yang memeluk agama Islam, ya, dan dapat menjaga juga hubungan dengan keluarga tanpa rasa janggal, ya, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soalan tentang harta, wang simpanan, ya, bercampur di antara yang halal dengan yang syubhah, kan? Ataupun mungkin juga ada yang bercampur halal dengan yang haram, ya. Jadi pertama sekali sebenarnya kita tidak bolehlah sentiasa berada dalam keadaan memiliki ataupun mencari atau mendapatkan harta yang haram, ya. Kita kena ada usaha untuk sentiasa dalam bab rezeki ni, bab harta benda ni ataupun simpanan ini untuk memastikan kita melakukannya pada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang bertepatan dengan syarak, ya, yang halal. Itu kena ada sikap tu dulu, sebab kalau nanti saya bagi tahu cara dia, lalu kita rasa macam boleh lah, ya, boleh je lah bercampur-campur halal haram syubhah semua, sebab kat sana ada cara mengurusnya. Jadi kena letak yang pertama, sikap kita tu memang sentiasa nak mencari yang halal, ya, supaya lebih berkat dalam kehidupan kita dan tidak berdosa. Namun begitu, ketika mana berlakunya pencampuran tadi, ya, sifat kepada harta yang haram, ya, katalah ada dalam bercampur dengan yang halal dalam simpanan kita, yang haram ni tidak boleh menjadi hak pemilikan peribadi. Tak ada orang ni, tidak, harta haram ni tak jadi milik, tak jadi pemilikan peribadi. Jadi kalau ada, ya, dalam simpanan kita bercampur-campur, maka kita kena tengoklah, ya, berapa jumlah dia kalau kita boleh kenal pasti, sebab itu boleh digunakan, hanya digunakan, ya, boleh disalurkan untuk kegunaan maslahah umum ataupun awam. Jadi kalau kita tengok, ya, sebenarnya untuk lebih mudahnya boleh serahkan kepada Baitul Mal juga, ya, dengan mengatakan, menjelaskan ini adalah, ya, duit yang tidak mematuhi syariat lah. Maknanya sama ada ia syubhah ataupun yang haram, ya. Jadi akan diuruskan. Kalau kita tak pandai nak uruskan sendiri, serah pada Baitul Mal, sebenarnya insya-Allah ia akan diuruskan sesuai dengan taraf duit itu sendiri. Ya,
Kadang-kadang digunakan juga kalau kita nak urus sendiri, ya, gunakan untuk membantu masyarakat umum untuk kebajikan, ya, dan sebagainya. Tapi bukan keluar untuk buat keluar zakat. Ya, bukan kita keluar zakat kita pakai duit haram pula kan, bukan macam tu. Jadi ia boleh digunakan untuk kemaslahatan umum sahaja, bukan untuk pemilikan peribadi ataupun kegunaan peribadi. Tapi perlu diingatkan, ya, kena berusaha untuk menjauhkan diri daripada, ya, sumber-sumber yang haram, ya, ataupun yang syubhah ini. Ya, syubhah ni tak jatuh haram. Tapi kalau nak menjaga ketakwaan dan kewarakan tu, maka sebaik-baiknya kita jauhi jugalah, ya, yang syubhah. Baik. Soalan yang pertama adalah tentang amalan-amalan sunnah harian, ya. Jadi untuk muallaf khususnya, maka kita boleh simpulkan di sana adanya amalan-amalan ataupun perkara-perkara yang melibatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sana ada yang melibatkan hubungan di antara kita dengan manusia. Ya. Jadi kalau melibatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, soal pergantungan, ya, soal tawakal kita kepada Allah dengan jalan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada banyak doa-doa harian, ya, yang merupakan doa ma'thur, ya, daripada Nabi SAW yang boleh kita amalkan. Daripada bangun tidur, nak masuk tandas, keluar tandas, ya, nak tidur malam, 3 kul, hembuskan di telapak tangan, kemudian diusapkan daripada kepala sampai ke hujung kaki. Ini semua kita kena ambil tahu. Dan bendanya sebenarnya sangat mudah kan, didengar tu mudah. Tapi bila tiba time-nya lupalah, ya, tiba masanya macam-macam yang berlaku juga, ya. Tapi kita usahakan memulakan dengan perkara-perkara kecil seperti ini yang sebenarnya kebaikan tu kembali kepada kita sendiri. Kita akan dapat satu suasana hidup yang lebih berkat, lebih tenang, ya, sentiasa bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengamalan doa-doa tadi, penuh dengan doa. Doa nak pakai baju ada, ya. Dan begitu juga dengan amalan-amalan sunat yang sentiasa diberikan, ya, perhatian oleh Nabi SAW sendiri. Contohnya seperti solat sunat witir, solat sunat tahajud. Ya, bukan nak suruh buat yang berat-berat, yang ringan je. Dua rakaat pun alhamdulillah, ya, sudah sangat baik dah sebagai permulaan. Dan kemudian yang melibatkan hubungan kita dengan manusia. Nabi SAW menunjukkan contoh yang sangat hebat bagaimana untuk sentiasa berakhlak yang mulia dengan kaum keluarga, dengan jiran tetangga, ya, sehingga dibina hubungan-hubungan tu antara kita dengan jiran. Jangan kita kenyang, jiran kita lapar. Ya, jangan kita cerca jiran kita. Semua ini sebenarnya adalah sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ya, yang penting kita kena belajar. Kena belajar. Ya, kalau tak, kita teraba-raba lah, tak tahu apa dia sunnah Nabi SAW. Jadi alhamdulillah, ya, saya percaya Perkim bahagian oleh Persekutuan Saharat, ya, dengan aktiviti, ya, dengan kelas-kelas, ya, yang mengajak khususnya golongan mu'allaf untuk mengenal Nabi SAW, ia mendekatkan kita dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kena bagi perhatian untuk sentiasa menekuni dan hadir, ya, kelas-kelas pengajian seperti ini supaya kita dapat sama-sama mencontohi dan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Itu saja rasanya menjawab ketiga-tiga soalan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk di atas respon tiga-tiga soalan daripada penonton sebentar tadi. Diharapkan kepada semua penonton yang telah mengirimkan soalan ini berpuas hati dengan respon ataupun jawapan yang telah diberikan oleh ahli panel kita. Jadi untuk Yang Berbahagia Datuk, ahli panel sekalian, kita dah sampai ke penghujungnya. Jadi sebelum kita mengakhiri program forum kita pada pagi ini, kita nak minta sikit rumusan yang ringkas, ya, daripada ahli panel. Jadi saya mulakan dulu dengan ahli panel kita yang kedua lah, ya, Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa, untuk beri sedikit rumusan daripada perbincangan dalam forum Maulid Rasul kita pada pagi ini. Silakan Doktor. Mic Doktor.
Saya rasakan memang satu keperluan yang mendesak sebenarnya ya untuk kita semua umat Islam kembali ya melihat, menghayati, menekuni tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pelbagai aspek, dari pelbagai sudut dengan semangat untuk mencontohinya. Sebab untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ia bukanlah satu perkara yang mudah ya, sebab golongan yang Allah sebutkan sebagai golongan yang mampu, yang berjaya, yang benar-benar nak menjadikan Nabi sebagai contoh dan menjadikan Nabi sebagai contoh ni adalah golongan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, adalah golongan yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kesungguhan kita untuk melihat kembali adalah sangat perlu. Ya, sebab itu program-program Maulidur Rasul ni bukan semata-mata program one off macam tu ya, tapi sebenarnya kesinambungan untuk mengajak supaya wujud gelombang. Mari kita mencontohi Nabi SAW. Kita berhadapan dengan banyak krisis ya Ustaz ya. Dari segi keluarga macam mana ya, ketua-ketua keluarganya, kasih sayang dalam keluarga, dari segi kepimpinan masyarakat ya, bagaimana pula sikap seorang pemimpin, macam-macam. Jadi pada setiap aspek itu sebenarnya Nabi telah menunjukkan contoh yang sangat utama, yang sangat baik ya untuk kita semua. Jadi mudah-mudahan forum kita ini juga menjadi salah satulah ya daripada usaha kita untuk mengajak masyarakat ya, tidak berhenti setakat ini tapi mengajak masyarakat untuk mari kita kembali ulang kaji balik, lihat balik ya seluruh kehidupan Nabi SAW dengan tujuan untuk kita contohi dalam kehidupan seharian kita. Wallahu a'lam. Ya, minta maaf zahir batin salah silap dalam berkongsi pada hari ini. Terima kasih ya kepada Datuk Haji Nakhain sendiri, kepada Perkim Bahagian Wilayah Persekutuan kerana sudi menjemput saya juga ya untuk bersama-sama dalam forum kita pada hari ini. Wallahu a'lam. Terima kasih yang berbahagia Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Rumusan ya daripada doktor tadi. Sedikit rumusan yang terakhir daripada Datuk Haji Muhammad Nakhain tentang forum kita pada pagi ini. Silakan Datuk. Terima kasih. Saya rasa kelemahan masyarakat Islam umumnya untuk menghayati dasar-dasar ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ialah yang pertama, tahap keimanan kita pada baginda sebenarnya perlu ditingkatkan kepada suatu tahap yang lebih mendalam. Kerana kita mengenal sesuatu itu, pertama dari segi kabar orang cerita. Dan yang kedua, kita kenal Rasulullah itu seolah-olah kita bertemu dengan Rasulullah. Seolah kita bertemu dengan baginda. Dan ketiganya, peringkat yang kita dapat menghasilkan keimanan itu ialah kita mengetahui baginda seolah-olah kita bergaul dengan baginda. Macam kita dalam pergaulan kita hari-hari. Kita kenal seorang kerana orang cerita. Dua, kita bertemu dengan dia, kita kenal kerana bertemu. Tiga, kerana kita hidup bersama dengan dia. Jadi peringkat-peringkat keimanan kita sekarang ini, saya kebanyakan daripada kita hanya sekadar kita ada pengetahuan mengenai Rasulullah. Sekadar itu saja. Dan kita beriman atas pengetahuan itu kerana kita warisi orang tua kita bercerita, guru kita bercerita. Setakat itu saja. Untuk kita mengenal Rasulullah seolah-olah kita bertemu dengan dia. Sebenarnya kita kena beramal. Ya? Tidak sekadar kita beriman gitu saja. Beramal dengan contoh-contoh teladan Rasulullah SAW. Dan amal dengan contoh-contoh sunnah Rasulullah SAW ni. Kena lihat keutamaan dia. Ya. Kadang-kadang orang kata contoh Rasulullah SAW
pakai serban saja. Atau bukan makna kita nak larang orang pakai serban, tidak, tapi salah faham itu. Sepatutnya kita mencontohi Rasulullah SAW dari segi akhlak kita, dari segi ilmu kita. Ilmu kita mengenal Allah, Rasulullah SAW itu ilmu yang mendalam. Baru kita boleh menghayati secara betul, tepat persoalan yang kita timbul sekarang ini. Ya, mengenai hadis Rasulullah SAW. Itu pun belum selesai lagi kita. Ya, yang ini kata sahih, ini kata tak sahih, ini macam-macam. Walaupun sudah dibukukan begitu rupa, tetapi dalam aplikasi sunnah Rasulullah SAW, dari segi hadis itu sendiri pun masih berkecamuk dalam masyarakat kita. Sehingga berlaku pertengkaran antara salafi lah, apalah ini. Karena pasal masalah hadis. Jadi sekadar mana keimanan kita itu harus meningkat, selesai masalah ini, baru keimanan kita itu meningkat. Dan ketiga ialah kita menghayati perkara-perkara yang berkaitan dengan soal-soal penting dalam sunnah Rasulullah. Soal yang utama, soal yang wajib. Bagaimana kita harus, umpamanya dalam politik, ya, dalam politik. Jangan lakukan rasuah. Ya. Jangan menyeleweng. Kena bersikap adil, kena telus dan sebagainya. Rasulullah telus. Asyidda, tegas. Itu yang sifat-sifat yang kita, jadi kita kata beriman ni hanya sekadar kita tahu Rasulullah daripada cerita orang. Kena tingkat kepada menghayati akhlak Rasulullah. Dan seterusnya kita buat seolah-olah kita bergaul dengan Rasulullah. Itu saya tak mau bincang kerana tanda kita sendiri pun tak sampai. Sekurang-kurangnya kita meneliti tentang hadis Rasulullah, berakhlak dengan akhlak Rasulullah yang asas, yang penting. Itu yang saya fikirkan. Yang keduanya ialah bahawa saya menekankan soal yang besar lah, soal pembangunan, soal kita membentuk negara kita. Kali bidang ini mungkin orang take for granted saja apa yang itu buat. Contoh Rasulullah dalam Al-Quran ada menyebut tentang, memberi contoh yang sangat banyak tentang model pembangunan negara. Ya, model pembangunan negara. Satu ialah model yang dibawa oleh para nabi. Tugas kita yang pertama sekali yang Allah Ta'ala jadikan kita ini, pertama ialah imaratul ardh, membangunkan bumi. Dan yang kedua, menjadi hamba kepada Allah. Hamba kepada Allah, kita pastikan kita menjadi hamba kepada Allah dan membangun hamba ini, membangunkan bumi ini berdasarkan kepada perintah-perintah Allah. Itu yang dalam pembangunan negara. Jadi kita sekarang dalam Quran ada dua contoh. Satu, contoh yang ditunjukkan oleh para nabi. Yang kedua, contoh yang ditunjukkan oleh Fir'aun. Dengan geng-geng dia. Fir'aun, Haman, Namrud dan sebagainya, geng-geng ini. Ya, kita sekarang ini tak ikut dia ni, tak ikut yang nabi-nabi ni, terutama ikut pembangunan Rasulullah SAW. Tapi kita ikut pola ataupun style Fir'aun dalam pembangunan negara ni. Itu yang rosak ni. Hala tuju kita dalam pembangunan negara ialah hala tuju yang tak ikut contoh Nabi-Nabi. Tapi kita baca Al-Fatihah setiap kali sembahyang. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iaitu jalan yang Engkau beri nikmat kepada mereka, nabi-nabi, rasul-rasul dan salihin. Ghairil maghdubi 'alaihim, tapi bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Tapi inilah yang sekarang ni kita ikut di dalam pembangunan negara kita, ialah jalan yang Allah murka. Yang ni yang kita peranan dakwah yang besar sekali inilah. Kalau betul yang ni, insya-Allah masyarakat akan
menjadi lebih sempurna. Alhamdulillah, terima kasih yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Nakhi bin Haji Ahmad di atas rumusan yang merangkumi seluruh perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa di atas rumusan dan juga semua respon daripada soalan daripada pusingan pertama, kedua dan juga pusingan yang ketiga, samalah dengan soal jawab tadi. Saya selaku moderator pada pagi ini merasakan apa yang telah kita bincangkan sangat bermakna, ya, untuk jadi panduan pada diri kita, pada keluarga dan masyarakat kita, untuk kita mengangkat tajuk ini, bagaimana menjadikan kepimpinan Rasulullah SAW dapat mensejahterai keluarga Malaysia dengan panduan yang telah diberi oleh ahli-ahli panel kita. Tidak mustahil keluarga Malaysia akan mencapai satu tahap yang sangat sejahtera, sangat harmoni sekiranya kita bersedia dan mampu untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang telah diteladani oleh junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi saya kira inilah akhirnya pada pertemuan kita pada pagi ini. Saya ucap terima kasih pada yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Nakhi bin Haji Ahmad yang telah kita bersiaran hampir dekat sejam setengah pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada panel kita yang kedua, Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa yang dapat meluangkan masa pada pagi ini. Dan saya selaku moderator pada pagi ini mengucapkan ribuan ampunan maaf sekiranya terdapat kekurangan, kekhilafan yang berlaku sepanjang mengendalikan forum Maulid Rasul pada pagi ini. Semoga apa yang kita bincangkan mendapat manfaat dan barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada siri-siri forum dan juga pertemuan pada masa yang akan datang. Jadi marilah sama-sama kita mengakhiri majlis kita pada pagi ini dengan baca-baca, dengan sesama membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.